Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bersama saya Zulkifli Razak dalam satu lagi video kita di channel YouTube XM Malaysia. Jadi dalam video kali ini kita akan membincangkan mengenai model saiz posisi, iaitu mengenai pengurusan equity ataupun modal kita dalam dagangan. Model saiz posisi adalah satu kaedah untuk memahami ataupun meletakkan jumlah yang kita akan dagangkan untuk setiap posisi dagangan berdasarkan kepada prestasi sistem dagangan yang kita sedang gunakan dalam portfolio kita. Jadi terdapat pelbagai model yang kita boleh ikut, tetapi segalanya bergantung kepada objektif portfolio dagangan kita. Langkah pertama dalam pembinaan model saiz posisi adalah mengetahui berapakah sebenarnya jumlah modal yang akan anda letakkan dalam satu portfolio dagangan. Antara kaedah dia adalah dengan mengetahui sebenarnya berapakah jumlah daripada pendapatan anda yang dikatakan sebagai pendapatan tertahan ataupun pendapatan lebihan. Jadi apa yang lazimnya dibuat adalah dengan melakukan dengan melihat kepada belanjawan tahunan, bukannya belanjawan bulanan. Kena faham bahawa dagangan adalah merupakan satu perniagaan dan ia bukannya satu pekerjaan. Jadi daripada kita melihat kepada bulanan, kita lihat kepada satu jangka masa yang lebih panjang. Ketahui sebenarnya berapakah jumlah pendapatan daripada sudut pasif dan juga aktif untuk satu tahun dan juga perbelanjaan bulanan serta bermusim. Contohnya apabila hari raya ataupun apabila pembayaran untuk contohnya cukai jalan kereta, insurans, itu adalah bermusim. Jadi ketahui sebenarnya berapakah pembelanjaan kita untuk setahun dan pendapatan kita untuk setahun. Dan daripada situ kita dapat pendapatan tertahan. Okey. Daripada pendapatan tertahan berkenaan, bahagikan dana yang kita akan gunakan sebagai dana kecemasan, untuk pelaburan aset tetap, contohnya seperti pembelian rumah, pembelian tanah, hartanah, dan juga portfolio aset boleh berubah. Contohnya seperti saham, dagangan kepada mata wang dan lain-lain. Dan letakkan berapakah sasaran yang kena kepada jumlah yang kita letakkan untuk satu jangka masa yang juga sesuai kepada objektif kita. Jadi di sinilah kenapa setiap kita mempunyai toleransi risiko berbeza bergantung kepada modal yang kita letakkan. Di sinilah kita akan lihat kepada sasaran ataupun objektif kita. Berapa lama kita nak sampai untuk dapatkan yang akan kita letakkan untuk kita dapatkan nilai yang kita nak kepada pulangan modal yang kita letakkan. Jadi sekiranya lebih pendek jangka masa dia, kita akan ambil risiko yang lebih tinggi. Sama juga kepada risiko kepada modal itu sendiri, bergantung kepada nilai diri kita ataupun net worth kita. Jadi bagi mereka yang mempunyai pendapatan aktif yang lebih tinggi, mungkin sebabnya bulan-bulan dia dapat lebih banyak, mungkin dia boleh mengambil satu risiko yang lebih tinggi. Objektif kepada modal yang kita keluarkan juga hendaklah jelas. Berapa yang kita sanggup hilang, berapa yang kita sanggup yang kita sasarkan dan tempoh masa. Itulah 3 kepada objektif kepada modal yang kita keluarkan. Dan pemahaman kita, pengalaman kita kepada instrumen yang kita dagangkan. Kat mana kita nak letak modal kita. Contohnya seperti sekiranya kita meletakkan kepada cryptocurrency. Itu adalah satu aset yang lebih volatile kepada mata wang, kepada komoditi, kepada saham,
kepada indeks. Jadi bergantung ke mana kita nak letakkan dan pemahaman kita kepada instrumen-instrumen berkenaan. Okey, jadi ini adalah satu contoh kepada pelbagai portfolio yang kita boleh ada. Ia semuanya bergantung kepada kita. Kita letakkan modal dalam satu portfolio yang agresif, sensitif kepada risiko pasaran. Sekiranya pasaran bergerak dengan laju ataupun naik dan turun pasaran akan mempengaruhi prestasi sistem berkenaan. Portfolio yang defensif pula tidak terdedah kepada pergerakan besar dalam pasaran. Contohnya, kita letak kepada sesuatu yang lebih stabil dia punya penilaian. Portfolio pendapatan adalah fokus kepada pembelian aset yang memberikan dividen tahunan, pendapatan ataupun digelar sebagai pendapatan tetap. Portfolio spekulatif fokus kepada analisa dan instrumen spekulatif. Dan portfolio hybrid di mana diversifikasi kepada security yang dilaburkan ataupun didagangkan dalam portfolio berkenaan. Jadi bergantung kepada anda mana satu yang sesuai kepada anda. Dan inilah salah satu daripada contoh model size posisi untuk melindungi modal asal, modal teras kita. Jadi ini saya akan terangkan dalam video yang lain. Jadi tujuan yang ini adalah untuk memberikan pengenalan kepada model size posisi itu sendiri yang merupakan bahagian penting dalam sistem dagangan seorang pedagang. Jadi kita telah lihat kepada model size posisi. Secara asasnya apa itu model size posisi Jadi ia bergantung kepada anda, toleransi anda kepada risiko, mengetahui modal yang kita letakkan dan objektif jelas kepada modal serta portfolio yang dagangan yang kita letakkan. Sekiranya anda berminat kepada video-video pendidikan seperti ini, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe kepada channel YouTube XM Malaysia. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video yang lain. Saya Zulkifli Razak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.